Okey, soalan ke-6. Ahmad dan rakannya menjalankan 2 set eksperimen yang berlainan untuk mengkaji kesan logam lain terhadap pengaratan besi. Paku besi dililit dengan logam berbeza. Kedua-dua paku besi yang dililit dengan logam itu dimasukkan ke dalam larutan agar-agar panas yang mengandungi larutan kalium heksasianofera 3 dan phenolphthalein. Keputusan eksperimen ditunjukkan dalam jadual 3. Jadi ini dia punya jadual 3. Okey, kita ada set 1 dan set 2. Okey, bezanya set 1 dililit, paku besi dililit dengan logam A, set 2 paku besi dililit dengan logam B. Okey, dia punya yang lain-lain ni sama, agar-agar, phenolphthalein, larutan kalium heksasianofera 3 adalah paku besi. Okey, di sini sama, cuma jenis logam yang melilit paku itu berbeza. Jadi pemerhatian yang kita nampak pun berbeza. Untuk set 1, tompok merah jambu terbentuk. Okey, ini menunjukkan apa? Okey, jadi bila tompok merah jambu terbentuk, maksudnya ion hidroksida hadir. Apa maksudnya kalau ion hidroksida hadir? Paku besi tidak berkarat. Okey. Untuk pemerhatian set kedua. Okey, bila paku besi dililit dengan logam B. Pemerhatiannya warna biru tua terbentuk. Okey, kehadiran warna biru tua ini menunjukkan bahawa ion ferrum 2 hadir. Jadi bila ion ferrum 2 hadir bermaksud paku besi ini berkarat. Ion ferrum 2 ini berasal dari paku besi yang teroksida menjadi ferrum 2. Menunjukkan paku besi itu berkarat. Jadi itu dia punya penerangan ringkas. Jadi kita tengok lagi penerangannya. Jadi paku besi dia tidak berkarat bila dia bersentuhan dengan logam yang lebih elektropositif. Maksudnya logam A ni adalah logam yang lebih elektropositif berbanding ferrum. Sebab itulah paku besi itu tidak berkarat. Sebab logam A yang akan mengalami pengoksidaan. Paku besi akan berkarat bila dia bersentuhan dengan logam yang kurang elektropositif. Maksudnya logam B ni adalah logam yang kurang elektropositif ataupun yang berada di bawah ferrum dalam siri elektrokimia. Jadi ini adalah siri elektrokimia kita. Kita fokuskan kepada yang di sebelah kiri ni. Untuk ion-ion ataupun logam. Jadi sekarang ini paku besi adalah ferrum. Jadi bila ferrum dia bersentuhan dengan logam yang di atas ini, ferrum itu selamat, dia tidak akan berkarat. Tapi bila ferrum bersentuhan dengan logam-logam yang di bawah ini, ferrum akan berkarat. Soalannya, cadangkan nama logam yang digunakan dalam eksperimen ini. Logam A dan logam B. Jadi dia minta nama. Jadi cikgu suruh kita tahu tadi, logam A adalah logam yang berada di atas ferrum. Kita boleh pilih bermula daripada kalsium, magnesium, aluminium ataupun zinc. Kita tidak akan pilih kalium ataupun natrium. Sebab kita tahu mereka berdua ini, logam dua ini adalah logam yang sangat reaktif. Untuk yang B, dia berada pada di bawah ferrum. Jadi kita boleh pilihlah mana-mana logam A yang berada di atas. Biasa kita akan pilih sama ada magnesium, aluminium ataupun zinc. Tolong bagi nama penuh. Dia minta sini nama, jangan bagi simbol. Dan bagi satu jawapan sahaja. Saya buat 2 markah, jadi satu untuk logam A, satu untuk logam B. Jadi untuk yang B, pilihlah yang di bawah di sini. Kita boleh pilih si
kuprum ataupun si argentum. Boleh juga pilih si stannum, plumbum sebenarnya. Okey, tapi lebih bawah logam itu ataupun lebih jauh daripada ferrum, lebih cepat logam paku besi berkarat. Okey. Settle soalan yang pertama. Okey. Jadi kita hafal kedudukan dalam siri elektrokimia ni yang mana berada di atas ferrum. Kalau dia bersentuhan dengan besi, bersentuhan dengan ferrum, ferrum tidak akan berkarat. Tapi ferrum akan berkarat kalau dia bersentuhan dengan logam-logam yang di bawah. Okey, settle soalan 1. Okey, soalan kedua. Nyatakan mengapa terdapat perbezaan dalam pemerhatian. Okey, jadi kita boleh sebut pasal keelektropositifan. Okey, sama ada kita cakap paku besi bersentuhan dengan logam A yang lebih elektropositif. Jadi kita boleh terangkan mana-mana satu pemerhatian, sebab satu markah sahaja. Okey, ataupun kita boleh sentuh pasal logam B. Okey, jadi paku besi bersentuhan dengan logam B yang kurang elektropositif. Okey. 3. Merujuk kepada set 2, tulis setengah persamaan yang berlaku. Okey, jadi apa yang berlaku tadi di set 2? Okey, mendakan biru tua terbentuk kan? Okey, jadi menunjukkan ferrum 2 hadir. Maksudnya si paku besi tadi yang asalnya ferrum, dia teroksida menjadi ferrum 2. Okey, dengan menderma elektron. Jadi elektron yang dia hasilkan ini pergi ke mana? Okey, elektron yang dihasilkan ini pergi kepada tindak balas penurunan. Okey, jadi di dalam itu, okey, di dalam kita punya air, okey, ada oksigen. Jadi air dan oksigen itu akan menerima elektron, okey, dan akan membentuk ion hidroksida. Jadi ini adalah tindak balas penurunan. Okey. Settle soalan A. Kita pergi soalan B. Okey, rajak 4 menunjukkan dua lokasi. Rumah Sarah, rumah Amirul. Jadi rumah Sarah terletak jauh dari pantai. Rumah Amirul pula terletak dekat dengan pantai. Itu kamu kena ingat. Sarah jauh dari pantai, Amirul dekat dari pantai. Okey, jadi apa yang berlaku? Okey, dia berkaitan dengan pengaratan. Okey, jadi bila dekat dengan pantai, okey, pantai itu adalah air laut. Okey, air laut adalah air yang masin. Jadi air masin ini dia ada garam NaCl menyebabkan air itu bertindak sebagai elektrolit. Okey, jadi bila bertindak sebagai elektrolit, dia akan meningkatkan kekonduksian elektrik air, mempercepatkan tindak balas elektrokimia antara besi, oksigen dan air, maka dia mempercepatkan proses pengaratan. Okay, selain itu, rumah yang berada berdekatan dengan pantai atau laut, okay, kelembapan udaranya tinggi. Jadi, bila udaranya kelembapannya tinggi, maksudnya banyak molekul air. Okey, jadi bila banyak molekul air, banyaklah air yang bertindak balas dengan besi, menyebabkan besi lebih mudah berkarat. Okey, lepas tu kehadiran oksigen berlebihan. Oksigen dari udara berinteraksi dengan besi dan air membentuk ion hidroksida. Okey, yang membantu proses pembentukan karat. Dengan jumlah oksigen yang banyak di tepi pantai, tindak balas ini berlaku lebih cepat. Okey, lepas tu kita tahu di pantai dia banyak angin. Okey, anginnya kuat. Jadi angin laut ini membawa zarah-zarah garam yang halus melekat pada permukaan besi. Jadi garam ini mengekalkan kelembapan dan membentuk lapisan nipis air garam di permukaan air. Okey, permukaan besi menyebabkan pengaratan berlaku lebih pantas. Okey, dan yang kelima, okey, kalau besi yang di sekeliling rumah tu tiada lapisan perlindungan, lebih cepatlah pengaratan berlaku. Jadi kesimpulannya, gabungan faktor air masin, kelembapan tinggi, oksigen berlebihan dan angin laut menyebabkan besi tingkap rumah berhampiran pantai lebih cepat berkarat berbanding kawasan pedalaman. Okay, oleh itu, untuk melambatkan proses pengaratan, penggunaan cat anti karat
galvanisasi ataupun saluran khas adalah disyorkan. Jadi ini adalah pengetahuan am. Okey, berkaitan dengan rumah di tepi pantai. Okey, jadi bingkai tingkap besi rumah siapa cepat berkarat. Okey, tadi si Sarah jauh dari pantai, Amirul dekat dari pantai. Jadi bingkai tingkap rumah Amirul. Okey, berikan alasan anda. Begitulah tadi tu. Okey, udara di kawasan pantai mengandungi banyak garam NaCl yang bertindak sebagai elektrolit mempercepatkan tindak balas pengaratan. Okey, dan cara mengatasi, okey, kita bersihkan bingkai tingkap menggunakan kertas pasir untuk menyingkirkan lapisan oksida. Okey, sekarang ni tingkap tu sudah berkarat, kita buang dulu karatnya. Okey, lepas buang kita sapukanlah cat anti karat pada bingkai tingkap tadi untuk menghalang bingkai tingkap besi bersentuhan dengan air dan oksigen. Selesai soalan 6.